Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 6 Disember dan bersama saya Muhammad Syafiq Nan, tajuk utama pagi ini. Kerajaan Malaysia baru tidak boleh terjebak dalam wacana fahaman perkauman dan agama yang sempit. Sindiket pinjaman wang sasar warga asing tumpas, 15 warga Cina ditahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Malaysia baru tidak boleh terjebak dalam wacana fahaman perkauman dan agama yang sempit. Timbalan Presiden PKR, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, kerajaan di bawah Pakatan Harapan PH sebaliknya perlu berpegang kepada prinsip luhur, sederhana serta meraihkan dan mendakap kepelbagaian. Gagasan dan ideologi semata-mata tidak akan menjamin kemenangan untuk rakyat. Kita perlu merasai denyut nadi rakyat dan menyelami aspirasi di dalam sanubari mereka. Sekiranya Kerajaan Pakatan Harapan dapat menterjemahkan aspirasi tersebut ke dalam bentuk dasar, inisiatif dan program, mandat yang diberikan kepada Pakatan Harapan insya-Allah akan berterusan. Beliau berkata demikian di Majlis Perasmian Kongres Wanita dan Angkatan Muda Keadilan 2019 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC malam tadi. Beliau yang juga Menteri Hal Ehwal Ekonomi berkata, PH perlu berganding bahu dalam mengikat perpaduan, mencapai kesejahteraan serta memperkukuhkan ekonomi demi kemakmuran bersama. Tambahnya, kepelbagaian pendapat dan wacana fikiran yang sihat di dalam PH juga perlu diraihkan senada dengan kehendak rakyat yang mahu melihat kesatuan dan keberkesanan dalam tindakan. Namun pastinya, sebagai sebuah parti yang rencam dan majmuk, ia akan berhadapan dengan cabaran serta perbezaan pandangan. Perbezaan itu bagaimanapun jelas beliau akan dapat dirungkai dan ditangani atas semangat perpaduan dan ruhul ukhuwah. Polis Johor menerima 15 kenderaan baru bernilai kira-kira RM2 juta untuk unit polis Peronda Lebuh Raya. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Kamaluddin Makdim berkata, kenderaan jenis Mitsubishi Outlander itu membabitkan semua ibu pejabat polis daerah di Johor. So dengan adanya kenderaan baru ni, insyaAllah kita akan memberikan perkhidmatan yang insyaAllah yang lebih terbaiklah kepada masyarakat, terutama di Johor ini. Aset baru itu akan menambah baik tugasan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik. Kenderaan itu menggantikan aset lama yang menjangkau tempoh penggunaan lebih 20 tahun. Beliau terdahulu menyerahkan replika kunci kenderaan kepada semua ketua polis daerah. Kenderaan dilengkapi dengan aksesori tambahan seperti kamera papan pemuka dan peralatan berkaitan. Angkatan Tentera Malaysia ATM menafikan kawalan pasukan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand longgar berikutan banjir sejak Jumaat lalu. Panglima 2 Division Major Jeneral Datuk Marzuki Muhammad berkata, semua anggota ATM yang terlibat masih menjalankan tugas seperti biasa. Jadi dari segi pengawalan, kalau dikatakan longgar pengawalan tu saya rasa, mohon maaf, saya rasa kurang tepat. Mungkin dikatakan longgar sebab tak nampak kami berada di situ. Walaupun pos banjir, walaupun kami keluar daripada pos tu, tapi sehingga kini kami tidak keluar daripada mana tempat penempatan yang kami berada dan kami masih melaksanakan tugas-tugas di mana hari biasa. Cuma kita berpandukan kepada masa dan ketika. Penempatan pegawai di semua pos kawalan sempadan negara juga mencukupi dan tiada keperluan untuk melakukan pertambahan anggota. Diberi upah sehingga RM10,000, disediakan tukang masak dan rumah berhawa dingin. Kerjanya hanya mencari mangsa untuk membuat pinjaman ahlong. Itu taktik sindiket pinjaman wang tidak berlesen yang menyasarkan warga Cina akhirnya tumpas dengan penahanan 15 warga Cina terdiri daripada 12 lelaki dan 3 wanita berusia 20 hingga 40 tahun.
Serbuan di sebuah banglo mewah 3 tingkat di Kaunti High, Kajang, Selangor dilakukan bahagian anti maksiat, perjudian dan kongsi gelap di Tujuh, Selangor. Pegawai Turus di Tujuh, Selangor, Deputi Superintendent Azmi Syukur berkata, sindiket menjadikan kediaman itu sebagai pusat operasi mereka. Rizka mendapati kediaman itu disewa sekitar RM20,000 sebulan. Sindiket mencari mangsa melalui laman sesawang dan aplikasi WeChat. Dalam serbuan itu juga, polis merampas 375 telefon bimbit dan 3 komputer riba yang digunakan untuk menawarkan pinjaman kepada mangsa. Kementerian Pertahanan menyerahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan wujud penyelewengan ke atas tender Boat Fast Interceptor Craft FIC untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menterinya Muhammad Sabu berkata pihaknya bersikap terbuka untuk sebarang siasatan terhadap mana-mana isu yang berkaitan. Dan kami memang daripada awal lagi kerajaan kita sekarang terbuka untuk siasatan. Mana-mana saja boleh panggil, tak ada masalah. Beliau terdahulu melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Lati Pasir Mas di Kelantan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya sebelum ini berkata pihaknya akan menyiasat jika terdapat laporan wujud penyelewengan berhubung tender Boat FIC itu. Sebelum ini tular di media sosial, kononnya berlaku penipuan dan penyalahgunaan kuasa dalam pengurusan tender bagi pembekalan 18 Boat FIC kepada TLDM. Sebanyak 51 warga Cina termasuk 10 wanita didakwa atas pertuduhan menjadikan rumah sebagai pusat perjudian terbuka dan penipuan dalam talian bulan lepas. Daripada jumlah itu, 22 tertuduh masing-masing dijatuhi hukuman penjara sebulan dan denda RM20,000. 22 tertuduh itu mengaku bersalah menguruskan komputer riba dan telefon bimbit serta menjadikan rumah sebagai pusat perjudian terbuka. Kesalahan dilakukan di Taman Kota Bendahari, Kelebang Besar, Melaka pada 19 November lalu. Sementara itu, 29 lagi tertuduh masing-masing mengaku tidak bersalah. Ia membabitkan pertuduhan kegiatan penipuan pemberi pinjaman wang secara dalam talian yang tidak wujud. Kesalahan dilakukan itu di lokasi sama pada 19 dan 20 November lalu. Tiada jaminan untuk semua tertuduh dan sebutan semula kes 8 Januari. Polisi insurans kenderaan yang dimiliki bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan keluarganya mencecah lebih RM72,209 untuk 20 kenderaan yang dimiliki. Perkara itu dimaklumkan dalam perbicaraan kes pecah amanah dana milik Yayasan Akal Budi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pendedahan dibuat saksi ke-13 pendakwaan Fang Swat Lim yang merupakan pengurus cawangan Alliance General Insurance. Swat Lim diminta untuk mengesahkan dokumen polisi insurans pemilik kereta persendirian dan polisi tambahan Enhanced Road Warrior serta polisi insurans pemilik motosikal persendirian bagi polisi tambahan Bike Warrior bagi kenderaan dimiliki Datuk Seri Zahid dan keluarganya. Antara kenderaannya Honda Odyssey, Chrysler Wrangler, Toyota Velfire, Audi Q7 4.2, BMW C600 Sport, Harley Davidson FLH RC Road King, Ducati dan Kawasaki KLX 250V. Berdasarkan keterangan saksi, polisi kereta persendirian dan polisi Enhanced Road Warrior Polisi mempunyai penama Datuk Seri Ahmad Zahid, isterinya Datin Seri Hamidah Khamis serta anak mereka Nurul Izwani Ahmad Zahid, Nurul Hidayah Ahmad Zahid dan Ahmad Syafiq Haziq Ahmad Zahid. Menurut saksi, jumlah pembayaran yang dilakukan RM65,070 dan 4 sen dari Januari hingga November 2015 dibuat menggunakan cek menerusi Public Bank Berhad, Public Bank Islami dan Maybank Berhad. Bagaimanapun, nilai bayaran polisi insurans seperti yang tertera di dalam setiap polisi insurans dan nilai di dalam resit resmi adalah berbeza kerana jumlah yang dibayar oleh ejen insurans kepada Alliance General Insurance telah ditolak Komisen Ejen Terbabit. Keputusan sama ada anak Menteri Pertahanan Muhammad Sabu iaitu Ahmad Saiful Islam yang didakwa atas pertuduhan penyalahgunaan dadah perlu membela diri atau sebaliknya akan diketahui 3 Januari depan. Tarikh itu ditetapkan Magistrate Muhammad Aizat Abdul Rahim selepas dimaklumkan pihak pendakwaan menerusi Timbalan Pendakwa Raya Nur Fatin Muhammad Farid pihaknya hanya menerima hujah pembelaan semalam.
Peguam Nasar Han yang mewakili Ahmad Saiful memaklumkan dokumen itu sudah dihantar ke pihak pendakwaan pada 27 November lalu. Sehubungan itu, mahkamah menetapkan 18 Disember ini untuk ujian balas oleh pihak pendakwaan dan 3 Januari depan untuk keputusan kes. 13 Jun lalu, Ahmad Saiful Islam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas tuduhan menggunakan dadah THC di sebuah pusat hiburan. Sebelum ini, media melaporkan Ahmad Saiful dan seorang lagi rakannya ditahan selepas didapati positif dadah di pusat hiburan di tingkat 12 sebuah hotel di Jalan Ampang. Anak ketiga Muhammad Sawi itu ditahan dalam OPS Pusat Hiburan Bersepadu oleh anggota Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Damwangi. Polis mengesahkan tiada kejadian helikopter terhempas di Kampung Ulu Jelintoh, Gopeng, Perak. Ketua Polis Daerah Kampar, Superintendent Hasrun Nazwi Hashim menafikan dakwaan yang tular di media sosial kononnya pesawat itu terhempas dan terbakar di kawasan itu. Pihaknya menerima maklumat perkara itu daripada seorang lelaki orang asli di kawasan berkenaan. Katanya, semakan dengan pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM dan unit udara polis mendapati kejadian itu tidak berlaku. Helikopter unit udara bomber dan penyelamat siang tadi turut melakukan pengesanan dalam lingkungan 5 km kawasan terbabit. Operasi tidak menjumpai sebarang kesan pesawat terhempas. Enam orang terkorban selepas sebuah bangunan 3 tingkat di Poland runtuh. Menurut polis, kejadian yang berlaku di selatan Poland itu berpunca daripada letupan gas. Mayat 4 orang dewasa dan 2 kanak-kanak telah ditemui dalam sisa runtuhan setakat ini. Difahamkan terdapat 8 orang yang menetap di bangunan tersebut. 100 anggota bomber dan 50 pegawai polis dikerah ke tempat kejadian serta 12 jentera bomber terlibat dalam operasi menyelamat. Operasi mencari 2 lagi mangsa masih diteruskan. Seorang wanita Australia dijatuhkan hukuman 25 bulan penjara selepas mengaku bersalah atas tuduhan memalsukan permohonan kerja di Australia Selatan. Veronica Hilda Terriol, 45 tahun, memohon pekerjaan di Jabatan Perdana dan Kabinet pada tahun 2017. Terriol terus memalsukan kerja-kerja fabrikasi dan latar belakang pendidikannya selain memberi rujukan palsu mengenai permohonannya. Dia juga menggunakan foto model Amerika Syarikat Kate Upton sebagai gambar profil di laman LinkedIn. Sebelum ini, Terriot pernah menggunakan resume dengan maklumat palsu untuk mendapatkan pekerjaan di 2 buah syarikat pada tahun 2012 dan 2014. Masih di Buletin Pagi, kita terus saja ke laporan sukan. Formasi bukan faktor kegagalan, itu yang dikatakan Ketua Pasukan Skuad Bola Sepak Bawah 22 negara Adam Nur Azlin selepas pasukannya gagal melepasi saingan peringkat kumpulan A pada Tamasya Sukan C Filipina. Ketua Pasukan Bawah 22 negara Adam Nur Azlin tidak menyalahkan kesalahan terhadap formasi atau taktikal yang diterapkan pengendali pasukan Dato' Ong Kim Sui. Adam turut menegaskan bahawa segala percaturan dan arahan diberikan oleh jurulatih negara telah diikuti sebaik mungkin oleh barisan pemain, memandangkan strategi sama sering digunakan pada perlawanan sebelum ini seperti kejayaan memenangi pingat perak pada edisi lalu. Bagaimanapun, pemain dari kelab Johor Darul Takzim itu meletakkan harapan tinggi agar pemain yang berpeluang beraksi pada Tamasya Sukan C akan datang mampu menebus kekecewaan yang dialami pasukannya pada edisi kali ini. Preparation kita tidak begitu baik. Bagi saya, jika preparation tu dengan coach, dengan kita punya preparation yang agak mantap, mungkin insya-Allah kita boleh membuahkan hasil. Tapi perkara pun kata nasi dah jadi bubur. Jadi kita tak boleh nak cakap apa, kita just forget it, dan juga setiap pemain perlu move on dan bekerja keras lagi untuk masa akan datang. Pasukan bawah 22 negara tiba di KLIA malam tadi. Skuad renang negara tampil long lay pada hari kedua saingan sukan itu di Tamasya Sukan C Filipina 2019 apabila hanya membawa pulang 1 pingat gangsa daripada 4 acara yang layak ke final semalam. Satu-satunya pingat gangsa disumbangkan Pi Jing En dalam acara 200 meter kuat dada wanita menerusi catatan masa 2 minit 32.38 saat.
Berlangsung di Pusat Akuatik Kelab Jing En yang bermula di lorong 5, bagaimanapun membuat permulaan kurang sempurna. Namun perenang yang berpengkalan di Amerika Syarikat ini enggan mengalah, bangkit memperkemaskan strategi dan berjaya mengejar kelompok hadapan. Sekaligus menamatkan saingan di tempat ketiga di belakang perenang Thailand Pawapotako Piang Kwan yang meraih perak, sementara pingat emas diungguli Moon E Chue dari Singapura. I'm pretty pleased with the result, honestly. Yeah. I mean, I don't even care if I got a medal or not because my result this morning was already better than last edition, so pretty happy. Jing En bakal membuat penampilan keduanya di Sukan C dalam acara kegemarannya 50 meter kuat dada wanita pagi ini. Jika dia melepasi saingan kelayakan, pemegang rekod kebangsaan ini akan beraksi di peringkat akhir yang dijadualkan berlangsung petang nanti. Ini perlu menjelang Sukan Para ASEAN 2020 yang akan membuka tirai pada 18 Januari tahun depan. Meskipun belum ada sasaran pingat yang ditetapkan, kontijen para negara dilihat sudah pun bersedia untuk menghadapi cabaran dengan semangat yang luar biasa. Kesemua atlet para kini gigih menjalani fasa latihan terakhir selepas memulakan latihan sejak awal tahun ini. Angkat berat antara sukan yang menjadi tumpuan untuk menyumbang pingat kontingen negara. Bagi Ketua Jurulatih Sukan Angkat Berat Negara, Jamil Adam, dia akui berpuas hati dengan persiapan akhir dan peningkatan prestasi yang ditunjukkan anak buahnya. Dengan sasaran utama adalah untuk menang sekurang-kurangnya 3 pingat emas, 7 perak dan 1 gangsa. Ni atlet perform at good levels and then kita memang ready dah untuk para games ni, dan dengan bantuan ISN dari segi psikologi, sains khidmat sains sukan yang komplit, so this team will be ready for this untuk para game yang akan datang di Manila ni. Pasukan goalball lelaki negara juga bermotivasi tinggi dalam misi mempertahankan emas yang bakal menjadi matlamat terbesar buat mereka selepas mempamerkan aksi penuh memberansangkan menewaskan musuh tradisi yang juga juara bertahan Thailand pada Sukan Para ASEAN 2017. Sebelum ini kita telah menangi pada tahun 2017 di Kuala Lumpur, kita tuan rumah, dan itu merupakan pingat emas yang pertama kita dapat setelah hampir 12 tahun kita tak pernah mendapat pingat emas, dan untuk edisi kali ini kita cuba mempertahankan pingat emas kita. Untuk rekod, 16 jenis sukan dikenal pasti bagi penyertaan kontingen Malaysia, antaranya memanah, olahraga, tempin bowling, bola sepak CP dan juga berbasikal. Pasukan bola sepak Kelantan KAFA gembira mendapat suntikan tajaan sebanyak RM100,000 oleh syarikat ras niaga sendirian Berhad. Tajaan pertama yang diterima KAFA ini secara tidak langsung membantu pasukan itu membuat persediaan menjelang saingan Liga Malaysia musim hadapan. Majlis penyerahan cek kepada pasukan Pantai Timur itu berlangsung di bilik pameran ras niaga sendirian Berhad di Kuala Lumpur semalam. Bukan itu sahaja, bagi penyokong The Red Warrior yang membeli tiket semusim berpeluang untuk menangi hadiah cabutan bertuah berupa motosikal Harley Davidson yang turut ditaja ras niaga. Pada pandangan saya, lonjakan akan berlaku apabila ras niaga bersama-sama dengan Kelantan, dan kita berharap, kita berdoa insya-Allah kita akan dapat sesuatu yang positif tahun ini untuk kedua-dua pihak, KAFA dan ras niaga juga insya-Allah. KAFA kini sedang giat mempersiapkan pasukan di bawah kelolaan Jurulatih Yusri Cik La. Menurut Presiden KAFA Wan Abdul Rahim Wan Abdullah, sebahagian besar pemain musim ini akan dikekalkan untuk musim 2020. KAFA turut menyintai beberapa pemain tempatan yang lain bagi memperkuatkan pasukan mengharungi Liga Perdana. Ketua Jurulatih sedang menimbang beberapa pemain daripada luar, termasuklah daripada Kyrgyzstan, daripada Liberia, daripada Senegal dan satu lagi daripada Nigeria. Jadi ada 4 yang sedang diteliti oleh pihak jurulatih. KAFA tidak meletakkan sasaran di awal musim 2020 nanti, namun berharap pemain akan menunjukkan keserasian yang boleh meningkatkan prestasi pasukan.
Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti perkembangan berita terkini di media sosial dan digital Buletin TV3. Saya Muhammad Syafiq Adnan. Salam hormat dan Assalamualaikum.